nak tengok. Sebelum tu cikgu tanya kamu, siapa yang sudah siapkan Raja Gerhana? Siapa yang dah siap? Boleh tunjuk. Break. Tak apa. Tapi kalau belum siap, cikgu bagi minggu depan kan? Minggu depan kamu tunjuk pada cikgu. Yang 2 Raja Gerhana, kita punya lintasan cahaya, itu yang penting yang cikgu nak tengok. Okey, kita jumpa minggu depan, kamu tunjuk pada cikgu. So, kita tengok lagi. Last week kita dah bincang secara, kita berkenalan dengan buruj kan? Apa maksud buruj? Apa maksud buruj? Apa maksud buruj? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Jangan tengok buku teks, Apa yang kita dah belajar, apa maksud buruj? Gugusan? Bintang yang membentuk corak tertentu di langit. Okey. Gugusan bintang yang membentuk corak tertentu di langit pada waktu malam. Okey, jom kita nak tengok buruj yang ada. Cikgu teringat lagi. Kamu dah install apa tu? Dah. Apa tu? Skyview. Skyview free. Dah. Tunjuk pada cikgu. Tunjuk. Cikgu stop share, cikgu nak. Kita tengok kamera sekarang. Tunjuk pada cikgu apa yang kamu dapat. Macam yang cikgu tunjuk dengan kamu yang last week tu. Siapa yang ada snap? Azia ni tunjuk. Handphone. Minta handphone mak. Danish ada? Nick Akmal Hafiz tunjuk. Tak nampak, angkat lagi, letak di kamera. Kamu tunjuk gambar siapa tu? Bukan. Cuba kamu tengok sebelah. Danish. Mana Danish? Tunjuk, tak nampak. Tu. Kamu dah snap tak? Itu apps dia kamu dah snap tak yang kamu cari, kamu dah snap tak? Nick Akmal, kamu dah cari lah. Danish, mana yang kamu tunjuk lagi Danish? Farish, ada tak Farish? Tak ada. Okey, tak apa. Nanti kamu try kalau ada handphone, kamu try, kamu install. Aziani. Ada tak Aziani? Wow, cantiknya. Okey, Aziani boleh beritahu dengan kita semua, itu buruj apa dia tulis? Buruj apa? Tak dengar. Kamu mute kamu punya speaker. Unmute dulu. Okey. Sagittarius. Yes. Cikgu tak dengar. Besar lagi suara kamu. Sagittarius. Sagittarius. Yes, Sagittarius. Okey. Sagittarius. Itu salah satu buruj dalam 88 yang dikenal pasti kan. Okey. Ingat tak kamu tentang zodiak kan? Kan kita ada zodiak kan? So Sagittarius tu salah satu zodiak, betul tak? So Sagittarius Pisces ke, Scorpio ke, Cancer ke, Taurus ke, banyak lagi kan, Leo ke, Gemini ke kan. Semua tu ialah berdasarkan zodiak pula, berdasarkan buruj. Okey. Danish, mana yang kamu nak tunjuk pada cikgu tadi? Danish Haikal, mana yang kamu nak tunjuk pada cikgu tadi? Kenapa cikgu tak dengar suara kamu orang? Apa yang kamu nak tunjuk pada cikgu tadi? Kamu dengar suara cikgu tak? Danish, Danish Haikal. 2 orang Danish di sini. Okey, Danish Haikal. Mana yang kamu tunjuk tadi? Okey, Zakwan ada tak Zakwan? Ada tak? Nurul Ramadhani, sila tunjukkan muka sebenar anda. Tunjuklah muka supaya kamu tahu kamu ada di situ. Takkanlah cikgu macam nak mengajar dinding saja kan? Okey, jom kita belajar. Cikgu hari tu cikgu cakap nak bagi kamu, nak tunjuk dengan kamu jadual buruj kan? Ya, cikgu dah sediakan. Tapi sebelum itu cikgu nak kita berkenalan dulu tempat buruj ini. Okey, so kita tengok.
Buruj kelihatan seperti bintang-bintang yang membentuk corak-corak yang menarik di langit pada waktu malam. So ini ialah maksud buruj hari itu kan, sekumpulan ataupun gugusan bintang yang membentuk corak tertentu di langit pada waktu malam. Okey. Seterusnya, tetapi sebenarnya corak-corak ini hanya terbentuk apabila kita melihatnya dari bumi. Betul tak? Kalau kita berada di angkasa, kita tak nampak corak-corak buruj ini. Kita nampak bintang-bintang bertaburan sahaja. So, dari pandangan kita di bumi, kita nampak buruj-buruj itu. Kita nampak bintang-bintang. Dan mata kita, imajinasi kita bayangkan itu seperti bentuk apa, itu seperti corak apa. Faham tak? Itu adalah corak imajinasi. Okey. Secara semula jadinya, corak tersebut tidak wujud. Nampak tak di sini? Tidak wujud di ruang angkasa. Tak wujud pun. Sebab itu cikgu cakap dia seperti bayangan kita. Macam pengembara mereka dulu tak ada kompas kan? Tak ada kompas. Tak ada kalender. Jadi mereka bergantung kepada buruj. Sangat penting bagi mereka buruj. Kita sekarang tak ada pun kita pentingkan buruj. Tetapi cuma di sesetengah negara masih sangat mementingkan buruj. Contoh yang cikgu tahu dari kawan-kawan cikgu, seperti di negara China. Di negara China mereka masih bergantung lagi dalam sesetengah perkara, sesetengah peristiwa mereka tengok buruj. Kita tak ada kan? Kita tak ada sebab kita ada kalender, kita ada kompas kan? Kita ada macam-macam apps. Kita ada satellite untuk melihat cuaca kah, ramalan cuaca kah kan. So kita tak perlu, kita sekarang ni kita kurang gunakan buruj. Tapi orang zaman dulu memang mereka, sehingga kan mereka tengok bintang di langit sehingga mereka dapat bayangkan, oh itu ialah Scorpio, oh itu ialah Sagittarius, oh itu ialah Bintuk. Okey, sebenarnya corak itu, corak tersebut tidak wujud, cuma imajinasi. Okey, so perhatikan langit pada waktu malam. Apakah corak buruj yang mudah dilihat? Okey, jom cikgu nak highlight yang ini. Kalau kamu pandai, sila beritahu cikgu, ini buruj apa? Scorpios. Ini ialah buruj Lantik. Ini lantik? No. Ini apa? Ini Scorpio. Yes, pandai. Ini ialah Scorpio. Cikgu bagi color. Okey. Macam mana cara Scorpio? Jangan tersilap. Ada N kah tak ada N di hujungnya? Scorpio. S. C itu dalam English. Dalam BM S K O R P I O. Scorpio. Okay. Cikgu tahu ada yang DLP dalam kelas ini kan? So in English we will say it Scorpio. S-C-O-R-P-I-O. So don't make mistake, okay? For our constellation we just spell it Scorpio, not scorpion. Scorpion is the animal. But with constellation, we just call it Scorpio. Okay? Dalam PM, Scorpio. Ada beberapa orang yang DLP di sini kan? Okay. So, jom kita tengok macam mana dengan yang ini. Yang ini apa pula? Apa ni? Buruj bidok. Ini Scorpio kah? Kenapa? Ini Scorpio kah? Mana satu yang Scorpio tadi? Betul kah ini Scorpio? Scorpio kah ini? Tengok betul-betul. Siapa cakap ini Scorpio tadi? Cikgu pun tertulis Scorpio ikut kamu. Tengok betul-betul. Mana satu Scorpio, mana satu belantik. Ini apa? Ini apa? Mana Scorpio? Ini Scorpio tadi kan? Itulah mata cikgu tak pandai nak tengok betul-betul, tak pandai nak tengok
tak pandai. Mata kamu pandai tengok. Okay. So ini kita namakan, this one is Kak Fiza, cek Scorpio. dulu. Right? So ini ialah Scorpio tadi. Kita tersilap bagi nama kan. Yang ini Scorpio kan? S-K-O-R-P-I-O. Betul tak Azani? Okay. Scorpio, or in English we call it Scorpio. Okay. How about this one? Yang ni apa namanya? Tengok betul-betul. Dia ini macam pedang, ini macam kepala, ini belt dia 3 bintang kan? Ini penanda dia kan? Ini perisai. Apakah ini? Apa ini? Belantik. Yes. Apa nama? Belantik. Kenapa cikgu dengar suara kamu orang kecil Si tutup Dengar ke? suara cikgu tak? Azani? Okay, sebab cikgu dengar suara kamu orang kecil, mungkin ada problem, tapi cikgu rasa tak ada. Okay, apa ni tadi? Belantik. Belantik. In English we call it Orion. Yes, Orion. So, kita tengok lagi. Antara buruj-buruj di langit terdapat 4 buruj yang mudah dilihat. Siapa yang sudah nampak buruj ini di langit? Ada nampak biduk tak? Siapa yang sudah pergi tengok 2 malam ini dan bermula dari hari Isnin hari tu, hari Selasa hari ni, hari Rabu kan? Siapa yang sudah tengok di langit, sudah nampak buruj? Maksudnya mata kamu memang bagus. Ada tak? Ada tak? Nik Akmal Hafiz ada tak? Ada. Farish ada tak? Airil? Airil ni, cikgu tahu Airil ni pemerhati. Airil ada tak kamu tengok constellation? Ada tak tengok buruj di langit pada hari malam Isnin dan Selasa kalau tak hujan? Ada tak? Ada tak Airil? Oh, rugi kamu tak tengok. Malam ni kalau tak hujan, kalau cuaca bagus, kamu nampak bintang, try tengok, okay? Try tengok. Okay, jom kita tengok. Klik info. Observatory Negara Langkawi, ini di Langkawi, ONL, merupakan sebuah pusat penyelidikan astronomi. Oh, dia jadi mana cikgu punya ando tadi? Dah tak nampak gudang ando. Okey. Pusat Penyelidikan Negara di bawah Agensi Angkasa Negara, Angkasa, yang dilengkapi dengan infrastruktur astronomi seperti sistem teleskop robotik. Sangat canggih. Kalau kamu berkesempatan pergi ke ONL ini di Langkawi, so kamu tengok sistem teleskop robotik. Cikgu, kalau cikgu pergi ke Langkawi, cikgu akan pergi ke sini. Sebab kita orang sains kan, kita kena belajar tentang sains. So sistem teleskop robotik. Canggih lah. Kamu dapat tengok buruj. Sebab dia kaitkan ini dalam tajuk buruj kan. So kamu dapat tengok teleskop ini kan kita gunakan untuk tengok angkasa kan. Kan kita tengok langit kan teleskop. So yang ini mungkin dapat tengok lagi jauh. Dapat tengok bintang dengan lebih jelas mungkin. Okey, kita tak tahu, kita belum tengok lagi kan. So, jom kita tengok kenali buruj. So, kedudukan Malaysia terletak di garisan khatulistiwa. Apa maksud garisan khatulistiwa? Apa maksud garisan khatulistiwa? Okey, garisan khatulistiwa, cikgu nak lukis sekejap dengan kamu lah. Ini kita punya bumi berbentuk sfera kan? Betul tak? So, garisan khatulistiwa di tengah-tengah. Berada di tengah-tengah. Okey. Ini garisan khatulistiwa. So, bumi pula.
Malaysia kita berada di antara garisan-garisan ini. Jadi kita untung berada di garisan khatulistiwa ini. So kita dapat melihat apa faedahnya kepada kita? Kita dapat melihat buruj-buruj di kedua-dua hemisfera utara dan hemisfera selatan. Mana hemisfera utara? Mana hemisfera selatan? Mana? Siapa tahu? Cikgu, atas inikah bawah? Hemisfera utara. Selatan Yang mana di satu? bawah. Atas kah bawah? Selatan di bawah. Pandai. Yes. North, south. North atas, south bawah. Yes. Okey. Hemisfera utara. Cikgu nak tulis. Hemisfera utara. Ini utara. Ini selatan. Okey. So, memandangkan Malaysia terletak di garisan khatulistiwa, so kita dapat tengok buruj di kedua-dua hemisfera. Untung kita, syukur kan, alhamdulillah. Kemudian kita nak tengok buruj berlantik. Buruj berlantik. Salah satu buruj yang paling menonjol. Kenapa buruj ni paling menonjol? Yang paling menonjol ini di bahagian dia punya belt. Dia punya belt ada 3 bintang. Okey. Di langit pada waktu malam sebab sangat terang. Dia punya bintang ni sangat terang. Bintang yang ini yang lebih yang besar, yang ini pun besar, terang. Cuba kamu cari. Nampak tak kamu malam ini? Adakah dia muncul malam ini? Lepas ni cikgu bagi jadual bila dia muncul. Baik. Berlantik membentuk corak seperti seorang pemburu yang memakai tali pinggang dan tergantung sebilah pedang. Buruj berlantik, ini pedang dia kan? Ini dia punya apa tu? Apa ini? Perisai. Tengok macam dia bawa apa benda ni. Macam kepala apa ni? Singa kah? Tiger kah? Harimau kah? Beruang kah? Buruj berlantik muncul di langit pada waktu malam di antara hemisfera utara dan selatan. So di antara dua-dua hemisfera dia boleh muncul. Okey. Seterusnya kita tengok buruj pari. Pari ini senang. Dia macam bentuk layang-layang. Tengok. Ataupun dia macam bentuk cross orang Kristian. Bentuk cross. Cross tu kita cakap apa? Apa dalam BM? Cikgu lupa. Apa istilah dalam BM? Pangkang? Bukan. Apa cross? Salib. Bentuk salib. Bentuk salib orang Kristian lah. Okay. So buruj pari ini buruj yang paling kecil. Paling kecil. Kalau paling kecil, lagilah susah kita nak carikan. Dan senang dikenal pasti di langit pada waktu malam di sebelah hemisfera selatan. Kamu tengok ini, tengok anak panah yang ini. Okey, cikgu nak highlight. Tengok anak panah ini. Bintang bawah ini, yang hujung ini menunjukkan arah selatan. Okey, yang ini. So, ia terdiri daripada gugusan 4 bintang, 4 saja. Yang tersusun bentuk seperti corak layang. Selain bentuk corak layang seperti yang cikgu cakap tadi, bentuk salib orang Kristian. Okey, next. Buruj berlantik sudah, buruj pari sudah. Buruj biduk. Buruj biduk ini dia adalah sebahagian daripada buruj Ursa Major. Kalau kamu gunakan apps yang cikgu cakap tu kan, Skyview tu kan, kamu akan nampak buruj Ursa Major dan kamu akan nampak seperti itu. Kamu akan nampak seperti ini. Kamu nampak buruj biduk ada di badan dia. Buruj biduk ni seperti dia punya badan.
Okey. Kita sambung lagi. Sorry, tadi cikgu punya line dia akan stop setiap 1 gig. Okey, jom kita tengok lagi. Kalau buruj biduk ini dia 7 bintang. Betul tak 7 bintang? Jom kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bintang. Okey, tengok yang ini. Utara. Bintang yang mana? 2 ini. 1 dan 2. Menunjuk Utara. kalau pariti yang hujung ni menunjuk arah selatan. Maksudnya kalau kita nampak ini sekarang, bayangkan kamu tengok ini langit sekarang. Oh, kamu tahu, oh nak pergi ke sana utara. Pergi ke sana utara. Okey. So, buruj ini membentuk corak seperti gayung atau senduk dengan tangkainya. Tangkai adalah pemegang. Okey. Sister, where's my phone? Okey. Rakan-rakan cikgu baru balik ni. Kami buat shooting video tadi. Okey, so kita jumpa ni sambung lagi. Sekejap So, tadi kami baru lepas shooting untuk RTM, so mereka pun baru balik. Okey. So kita tengok ini, biduk muncul di langit pada waktu malam di sebelah hemisfera utara. Utara. Okey. Sangat ni biduk dia punya, kalau bagi cikgu lah, dia punya punggung dan juga ekor. Kepada Ursa Major. Cikgu nak tulis dah nama dia. Ursa Major. Nama dia Big Bear. Big Bear ini nama dia Ursa Major. Ursa Major. Okay. Kalau kamu guna apps ni, yang apps yang cikgu tunjuk, dia ada Ursa Major, dia ada minor. Ursa Major, Ursa minor. Minor tu maksudnya kecil. Okay. So kita sambung lagi. Apa dia cakap ni? Di click info. Tengok dia dah cakap kan? Ni Ursa Major. Okay. So buruj biduk sebenarnya merupakan sebahagian daripada buruj yang lebih besar, iaitu Ursa Major yang bercorak seperti seekor beruang besar. Bagaimana pula dengan Scorpio? Buruj Scorpio. Scorpion. Alright. So, gugusan bintang yang membentuk corak seperti seekor kalajengking. So, buruj Scorpio muncul di langit pada waktu malam di sebelah hemisfera selatan. Dan di antara 4 buruj ini, ada 2 sahaja yang kita gunakan untuk menunjukkan musim. Iaitu musim menanam dan musim menuai. Okey. Lepas ni kita pergi kepada situ, kita nak tengok projektor buruj. Okey, cikgu nak tunjuk ni. Cikgu nak tunjuk mana yang cikgu share tadi. Kejap cikgu new share.
Oh, kejap. Cikgu kena cari dulu. Cikgu kena cari dia di mana. Oh, cikgu kena Yap. on semula. Okay. Okey. Kamu nampak tak ni? Nampak tak jadual buruj ni? Nampak tak? Tak nampak? Nampak. Nampak ke tak? Nampak tak jadual buruj ni? Nampak. Okey. So, cikgu nak besarkan. Cikgu nak tulis. Okey, nampak kan? Jom. Cikgu nak bagi kamu akronim. Akronim maksudnya macam mana cara kita nak mudah mengingat. Okey. Nampaklah kan? So, biduk ini biduk menyerupai mangkuk, gayung, senduk. Mana-manalah. Okey. Muncul antara Jam nak kau pula. pukul 8 hingga 10 malam. April hingga Jun, kita sekarang ni Mei kan? So, kamu cari malam ni pukul 8 hingga 10 antara waktu itu. Kamu cuba tengok. Ada tak kamu nampak biduk di langit? Kemudian dia menunjukkan arah utara di sebelah hemisfera utara. Di hemisfera utara kedudukannya dan dia menunjukkan arah utara. Ingat, jangan keliru. Jangan keliru, cikgu ulang semula. Menunjuk dengan muncul di arah mana tidak sama. Kalau dia cakap menunjuk arah utara, itu maksudnya buruj itu diguna untuk menunjuk arah. Kalau dia cuma cakap muncul di hemisfera utara ataupun muncul di hemisfera selatan, kalau dia tak cakap menunjukkan arah, itu bukan menunjukkan arah. Dia cuma berada di situ. Faham tak? Dia cuma muncul di situ tapi dia tidak menunjukkan arah mana. Okey, jangan keliru. So, biduk ini dia menunjuk arah utara dan juga dia muncul di hemisfera utara. Dia berada di hemisfera utara. Okey, belantik macam mana? Belantik ni pemburu, menyerupai pemburu dengan pedang. Muncul di antara Disember hingga Februari. Maksudnya hujung tahun. Dari Disember hingga Februari. Menunjuk. Nampak perkataan ini? Belantik menunjuk arah utara. Tetapi dia boleh berada di antara hemisfera utara dan juga hemisfera